Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-Fadil Tuan Imam, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa Surau Ar-Rahmah, muslimin, muslimat, tetamu Allah yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah kita telah menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Dan malam ni suka saya berkongsi buah tangan semasa kami menyempurnakan misi kemanusiaan bersama dengan Yayasan Amal Malaysia di wilayah Kassala di Sudan. Dan bersempena dengan misi itu, saya sedang menyiapkan sebuah buku yang tak siap lagi. Tajuk buku tu Air Mata Kassala. Jadi Kassala ni dia sebuah wilayah di Sudan. Terletak dekat dengan sempadan Eritrea dan sempadan Ethiopia. Ethiopia ni kita panggil juga dia Habsyah. Eritrea ni pun negara Arab juga. Negara Arab. Ethiopia ni pun negara Arab. Bila kita sebut Habsyah, Habsyah ni maknanya negara asal Bilal bin Rabah. Bilal muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan gelaran dia Bilal Al-Habsyi kan. Dia berasal daripada Habsyah. Jadi Eritrea dan Ethiopia ni dia terlibat dalam konflik yang sangat panjang. Asalnya Sudan, Eritrea, Ethiopia semuanya bawah jajahan Inggeris. Sudan merdeka. Eritrea dengan Ethiopia ni bila nak merdeka, PBB putuskan Eritrea masuk jadi satu negara dengan Ethiopia. Ini cerita awal 60-an. Jadi masuklah Eritrea dan Ethiopia ni jadi sebuah negara yang bergabung. Kemudian rakyat Eritrea memberontak. Berontak perang, mengorbankan ratusan ribu orang. Akhirnya terpisahlah Eritrea dan Ethiopia ni jadi dua buah negara suku. Eritrea suku, Ethiopia suku. Bila terpisah jadi negara suku, krisis ni tak selesai. Sebab kalau kita tengok peta tu kan, nampak jelas kan, Ethiopia ni tak ada laut. Ni yang biru ni laut merah lah. Nampak jelas kan, Ethiopia sempadan dia tak ada lautan. Sedangkan lautan ni sangat penting untuk pelabuhan, perdagangan, pengangkutan, sangat penting. Jadi berlakulah peperangan di antara Eritrea dan Ethiopia
semenjak daripada tahun 70-an dan tak selesai-selesai sampai sekarang ni. Dan PBB, orang barat, kuasa barat, bila pertikaian ni melibatkan di antara dua negara umat Islam, memang dia tak akan serius nak selesai. Perang lah, nak perang pun. Jadi bila berperang, tentu sekali yang jadi mangsanya rakyat. Ratusan ribu rakyat Eritrea dan Ethiopia ni terkorban, dan ratusan ribu lagi yang menjadi pelarian. Yang menjadi pelarian ni lah negara terdekat yang sudi menerima mereka, beri ruang untuk berteduh, beri ruang untuk tempat tinggal adalah Sudan. Jadi banyak-banyak negara lain yang kaya, Sudan yang berhati mulia terima. Dan sebenarnya jumlah pelarian daripada negara-negara Afrika ni di Sudan, antaranya Eritrea, antaranya Ethiopia, antaranya Somalia, dia mencecah sehingga 2 juta. Ramai. Okay? Tetapi yang ada di wilayah Kassala ni, wilayah Kassala, kalau kita tengok ni Khartoum, ibu negara dia pergi ke sebelah timur, ni Kassala. Dia mai ke sini, dekat dengan sempadan tadi. Dekat dengan sempadan Eritrea dan Ethiopia. Kalau kita tengok jumlah pelarian Ethiopia dengan Eritrea, tapi majoritinya Ethiopia yang duduk di sini. Ni Kassala. Yang duduk di sini jumlah dia mencecah lebih daripada 250,000 orang. Tapi yang peliknya bila duduk di kamp pelarian, antara orang Eritrea dengan Ethiopia ni boleh duduk sekali pula. Majoriti mereka adalah Ethiopia. Jadi tempat yang kita pergi buat ibadat korban baru ni, dan mungkin ada sahabat-sahabat di sini pun ada yang masuk serta, inilah tempat ni, wilayah dia, nama Kassala. Wilayah Sudan yang menempatkan kamp pelarian terutamanya orang-orang Habsyah. Jadi itu sekadar pengenalan supaya kita tahu latar belakang kenapa sampai jadi orang pelarian ni duduk di bumi orang. Bila kita sampai di Sudan, selama ni saya pun tak pernah tahu bahawa Nil ni rupanya ada Nil biru, Nil putih. Saya tak pernah tahu sebelum ni. Bila pergi sana baru tahu rupanya Nil ni ada biru dan putih. Yang atas ni Nil biru. Nil biru, sungai Nil biru, dia berasal daripada tasik tanah di Ethiopia. Okay. Nil putih, dia mari daripada tasik Victoria di Uganda. Dia lalu dan dia bercantum di Khartoum, di ibu negara Sudan. Sini tempat dia bercantum. Jadi Sudan ni Allah Ta'ala bagi ke dia rezeki, hak biru pun boleh ke dia, hak putih pun boleh ke dia, Nil hak besar pun boleh ke dia juga. 3 Nil boleh ke dia. Dan sungai Nil ni semua biru putih bila dia bercantum, dia lalu melalui Mesir sehinggalah keluar di laut Mediterranean. Semua sekali sungai Nil merentasi sebelah buah negara. Sebab tu dia jadi satu daripada sungai yang terpanjang di dunia, dan inilah satu-satunya sungai yang paling pelik yang mengalir daripada selatan ke utara. Sungai lain tak ada yang mengalir selatan ke utara. Sungai Nil je yang mengalir daripada selatan ke utara. Dan dia keluar dan saya pernah pergi tengok di tempat pertemuan di antara dua sungai ni, dia bergabung jadi sungai, dia terletak betul-betul di bandar Khartoum. Bila kita sebut Sudan, kita ingatkan panas lah. Ingatkan panas. Rupanya kita silap. Hitam orang Sudan bukan sebab panas, memang dia lahir-lahir hitam dah. Dia negara paling panas di dunia ni, negara sekitar Teluk Parsi macam Iraq, macam Kuwait. Ini negara paling panas yang mencecah lebih daripada 50 darjah Celsius. Sudan lebih kurang macam kita je. Dan Sudan bukan negara padang pasir. Sepanjang perjalanan tu kita tengok hijau, padang rumputnya, tanaman gandumnya, tanaman skoynya, lembapnya, hujan dia turun sepanjang tahun. Sudan ni bukan negara padang pasir. Kita silap faham, kita ingat ke Sudan ni negara padang pasir kering kontan. Tak. Dia negara pertanian yang sangat subur. Jadi itu lebih kurang latar belakang kenapa terjadinya konflik. Okay. Baik, bila kita sampai, inilah dia penghuni
di satu kamp, nama dia kamp pelarian Syagarok. Di satu kampung di wilayah Kasala. Bila kita sampai, saya tengok memang mengalir air mata. Yang pertama sekali kita ingat orang Habsyah ni, kita yang duduk jauh tengok orang hitam ni serupa belaka. Sudan, kita ingat sama, rupanya tak. Bila kita pergi dekat, kita boleh beza dengan mudah. Orang Sudan ni walaupun hitam, ada hawa-hawa kokoh. Orang Habsyah ni metalik terus. Dengan wajah dia yang cengkung, tubuh dia yang kurus, Betul lah kalau orang kata sahabat Nabi Bilal ni hitam. Memang orang Habsyah ni hitam sungguh. Tapi walaupun hitam, nampak manis. Nampak manis. Kita tengok sekali tu, kita rasa ruh, ukhuwah kita, walaupun mereka ni tinggal di satu sudut terpencil daripada dunia, yang kalau kita tak pergi sendiri, kita tak tahu. Tak tahu cerita dia. Orang Sudan dia keluar ramai-ramai. Dan belakang ni nampak dah sikit-sikit kan rumah tempat dia orang tinggal. Dia satu kawasan lapar luas. Dan orang Sudan, orang Habsyah dia sambut dengan kapak. Bukan nak perang dengan kita ni. Ni sambut tetamu takbir lah kalau kita. Okay. Ni orang Habsyah. Jadi bila kita tengok, memang hitam sungguh kan. Lebih hitam daripada orang hitam yang lain. Tapi mereka ni asalnya bangsa yang mulia. Kalau kita belajar bab hijrah, sebelum daripada Nabi SAW berhijrah ke Madinah, mana tempat Nabi suruh sahabat-sahabat dia pergi berhijrah? Habsyah lah kan. Bukan calon-calon orang. Diketuai sendiri oleh sepupu Rasulullah, Ja'far bin Abi Talib, pergi berhijrah. Raja Habsyah masa tu Raja Najasyi. Dia terima sahabat Nabi dengan baik, beri kehormatan, beri tempat tinggal. Bila orang kafir Quraisy hantar Amru ibnul As, bawa persembahan, bawa hadiah, nak pujuk Raja Najasyi, hantar balik sahabat-sahabat Muhammad ni, ambil hadiah ni. Najasyi kata, ambillah hadiah kamu buat balik, aku tak perlukan ni. Sahabat-sahabat Muhammad boleh tinggal selama mana mereka nak tinggal. Dan kalau kita baca dalam sejarah sirah, Ja'far bin Abi Talib ni, bila dia pergi berhijrah ke Habsyah, dia terus tak balik ke Mekah. Daripada Habsyah lah dia pergi ke Madinah. Dia pergi ke Madinah. Dan dalam kitab-kitab sirah yang sahih dicatatkan, Najasyi ni masuk Islam. Sebab bila Nabi terima perkabaran Najasyi meninggal dunia, Nabi ajak para sahabat menunaikan solat gaib untuk Raja Najasyi. Jadi bila raja masuk Islam, rakyat dia masuk Islam. Rakyat dia masuk Islam. Dan sekarang ni orang Habsyah adalah negara 100% orang Islam. 100% orang Islam. Dulu suatu ketika dulu sahabat Nabi Gitumpan tinggal di negara mereka. Terima orang lain yang berhijrah. Sekarang ni putaran dunia, mereka pula yang terpaksa mari berhijrah tumpang negara orang. Saya tanya seorang syekh, orang kata orang perkenalkan dia ni syekh. Syekh maknanya dia ni masuk duduk di Habsyah dulu, kategori orang berilmu. Saya tanya syekh berapa lama dia duduk sini. Dia kata daripada tahun 82 lah. 82 maknanya dah 30 tahun lebih. Anak-anak isteri bawa belaka. Bawa, dia kata bawa semua. Ada masjid dia. Saya rasa masjid dia tu lebih kurang petak ni je. Petak ni. Orang ramai. Tapi dia buat menara tinggi. Daripada jauh kita nampak menara tinggi. Oh, ada masjid. Bila kita sampai tengok, rupanya masjid tu kecil. Dan bila dia semayang, dia tak semayang dalam masjid, semayang atas tanah. Atas tanah sungguhlah, tak ada sebarang hamparan. Jadi masjid itu macam jadi penanda bahawa ini adalah penempatan orang Islam. Bila semayang, semayang atas tanah, tanpa sebarang hamparan. Dan inilah dia antara wajah orang Habsyah. Ini orang Habsyah, bukan orang Sudan. Orang Habsyah. Kalau kita tengok pakai jubah yang tekuk dia luas macam ni, inilah style jubah orang Habsyah. Dan inilah dia kenderaan yang paling glamour sekali. Low maintenance, okay. Petrol naik pun tak kisah. Boleh katakan setiap rumah mesti ada. Dan banyak duk berkeliaran tepi-tepi jalan. Saya tanya driver orang Sudan tu, berapa seekor ni kak? Dia kata ni binatang, tak ada otak, tak laku nak jual, dia kata. Berapa harga dia?
300 genih dalam RM120 Malaysia. Kalau boleh buat balik Malaysia, memang dia lasak. Kadar ni sebenarnya bukan dia tak ada otak, cerita sebenar dia. Kadar ni dia taat, dengan taat sungguh-sungguh kepada Tuhan dia. Dia tak kisah, Tuhan dia muaklah barang seberat mana atas belakang dia, selagi Tuhan dia tak suruh jalan, dia tak akan jalan. Kita tengok dia muak barang-barang atas belakang Kalda tu, sehingga terlindung, tak nampak Kalda tu. Ingat ke cukup dengan barang? Tuhan dia pula naik atas belakang. Barang dah banyak dah, tapi Kalda selamba je. Lagi Tuhan dia tak suruh jalan, dia tak akan jalan. Kalda ni dia jenis binatang yang taat, memang dia taat membabi buta kepada Tuhan dia. Mungkin atas sebab itulah orang kata Kalda ni bodoh. Tapi dia memang lasak. Memang dia tak laju, tapi dia sangat lasak. Nak guna naik Kalda saja boleh, nak buat kereta Kalda boleh, nak muat barang boleh. Sebab tu sana tak ada masalah gejala rempit. Kalda memang tak akak kaki depan. Tak ada masalah. Okay. Inilah rumah tempat tinggal. Ratusan bayan satu kawasan, ratusan ribu orang tinggal rumah macam ni. Bukan sehari dua. Sebahagian daripada mereka dah tinggal puluhan tahun. Tak ada elektrik, tak ada bekalan air, tak ada tandas. Ni yang dekat-dekat rumah ni kan, ada sebahagiannya dia pagar sikit dengan ranting-ranting kayu. Dalam pagar tu ada dua buah rumah. Saya ingatkan bila ada dua buah rumah, satu rumah untuk orang tua, satu rumah ni untuk budak-budak. Rupanya tak. Satu rumah untuk orang, satu rumah lagi untuk lembu dia. Jadi lembu dengan tuan ni sama besar. Sama besar rumah dia. Dan dia buat ni, saya tengok dia tengah buat, kita kata jongkong lah kan, bata ni, tanah liat je kan. Tapi bukan kata tanah liat yang dibakar macam kita ni. Tanah liat, dia jemut. Kemudian dia ikat bata-bata tanah liat ni juga menggunakan tanah liat. Tanah liat yang dicampur dengan tahi lembu. Tanah liat ni campur dengan tahi lembu, campur dengan tahi Kalda. Rupanya tanah liat ni bila campur dengan tahi lembu, campur dengan tahi Kalda, dia boleh jadi kerah untuk buat dinding rumah. Jadi sebenarnya rumah dia tu berdindingkan tanah liat yang dicampur dengan tahi lembu. Lantai dia, ni lantai. Macam kita tengok luar, inilah dia lantai rumah dia. Tinggal, tapi anak ramah. Anak ramah, walaupun rumah dia macam ni. Saya tanya kawan-kawan, kita tengok budak-budak dia ramah. Budak-budak dia sangat ramah. Penuh berderet, mari. Walaupun rumah dia tak ada bilik. Ni, budak-budak. Inilah dia camp Syagarab nama dia. Di camp Syagarab ni saja, tempat kita pergi, di sini saja tinggal tak kurang daripada 25,000 orang. Dia ada banyak camp. Jumlah semua sekali di Kasalah dalam 250,000. Yang di Syagarab dalam 25,000. Susun rumah dia. Ni Kalda. Pengangkutan yang paling glamour sekali di sana. Ni pun Kalda lagi. Ni comel sikit warna putih. Okay. Model baru sikit. Okay. Saya pun jumpa Kalda ni, memang tak bimbang. Kalda dia tak gerak. Dia tak lari. Kalau tuan dia tak bagi lari, dia tak lari. Dan kita putra lah juga naik Kalda ni. Okey. Habis, waktu selingan je. Kemudian anak-anak Kasalah ni kan, anak-anak Kasalah, bila kita pergi, memang asalnya dia tengok kita dalam keadaan takut-takut sebab macam kita ni orang asing. Tapi bila saya panggil, mari dekat, kita pun boleh cakap sama dengan bahasa mereka. Kebetulan masa duduk di Iraq dulu, di Baghdad tu dia ada satu pasar, nama dia Suk Sudani. Suk Sudani ni orang Sudan saja niaga. Dia niaga, bidang perniagaan utama dia tukar duit dolar kepada dinar Iraq di pasaran gelap. Dia tu gelap, dia kerja di pasaran gelap juga. Jadi dua kali gelap. Tapi kalau kita tukar duit dolar tu di bank-bank rasmi, kita dapat sikit. Bila tukar dengan orang Sudan di pasar gelap ni, kita dapat lebih banyak. Dia ada kedai kecil-kecil lah, depan dia jual lah. 2-3 utas jam.
Yang ni bukan perniagaan dia, tu cover je. Cover. Yang perniagaan dia yang sebenar, tukar mata wang. Dan saya pun sepanjang tukar tu tak pernah lah kena takak walaupun tukar di pasaran gelap. Jadi kita pun kawan ramai dengan orang Sudan. Bila pergi sana tu tak pelik sangatlah bahasa Sudan ni, kita dah kenal. Jadi panggil budak-budak dia mari. Ramai-ramai mari puluh-puluh orang. Dia mari dekat, senyum pegang kita. Ada hak minta dukung, tak apalah kita dukung, tak apa. Bila ramai-ramai kita tanya, berapa orang daripada ramai-ramai ni yang pergi sekolah? Yang pergi sekolah. Dalam 50-60 orangnya, adalah 3 orang kat tangan saya. Yang lain-lain sebab apa tak pergi sekolah? Sekolah tak muat, dia kata. Sekolah tak muat. Kita pergi tengok sekolah. Inilah jahatnya PBB melalui agensi orang pelarian UNHCR. Sepatutnya di antara keperluan utama di kamp pelarian yang dah 30 tahun lebih didiami, sekolah kena buat. Tetapi oleh kerana pelarian ni pelarian orang Islam, ikut mula nak jadi lagu mana pun. Kalau pelarian tu bukan Islam, tentu sekali keadaan dia akan jadi lebih baik. Ada satu sekolah di situ dibina oleh Yayasan Ehsan. Tengok ada gambar. Ni. Ini sekolah. Dibina oleh Jamiah Ehsan Khairiyah, Yayasan Ehsan Al-Khairiyah. Satu yayasan yang dibuat oleh orang Sudan, dan dengan yayasan inilah kita bekerjasama. Yayasan Aman ni bekerjasama dengan Yayasan Ehsan untuk nak bantu orang pelarian ni. Sekolah ni dia boleh memuatkan 250 orang pelajar. Satu sesi. Dia buat 2 sesi, pagi dengan petang. Jadi 500 orang. Dia ada 3 buah sekolah, 1,500 orang. Kanak-kanak yang ada puluhan ribu orang. Memanglah tak muat. Bila kita tanya, berapa orang ni yang rumah dia ada buku? Buku tak ada, dia tak pernah tengok. Dah dia pergi sekolah, nulis, tak ada kertas. Dah tulis atas apa? Seorang budak tidak lari, ketung pergi sekolah. Dia mari tunjuk. Ni, papan tulis yang dia guna untuk belajar. Dan ada ketikanya, cikgu terpaksa tulis di atas tanah. Yang pentingnya supaya budak-budak ni tahu sedikit sebanyak asas-asas. Quran, siapa dia ada Quran? Tak ada seorang pun yang ada Quran di rumah. Dan hari itu di antara sumbangan yang kita bawa, sumbangan Quran. Di Bandar Khartoum tu, dia ada satu kilang cetak Quran. Besar sangat ini. Dan sangat murah. Kita beli dalam 20,000 naskah Quran tu. Tapi tak rata lagi. Tak rata. Sekurang-kurangnya adalah Quran. Sekurang-kurangnya adalah Quran. Ni zaman papan tulis ni, zaman orang tua kita, zaman Jepun gitu. Masih lagi digunakan oleh saudara seagama kita di sana. Ni sekolah dia. Budak-budak pergi sekolah pun macam ni pakai dia. Anak-anak orang pelarian. Ni anak-anak orang pelarian. Ni 2 ni tak lah. Yang lain je. Ni YB Hanafiah, cukai. Jadi kita walaupun tak berapa cerah, bila pergi sana putih lah kiranya. Ni anak-anak orang pelarian. Anak-anak orang pelarian. Dia sebenarnya hidup, saya tengok, dalam dunia yang dah terlalu keras dan terlalu kasar. Bila kita nak buat ibadat korban, orang-orang tua ni pegang potong kayu. Budak-budak yang nak mari dekat, kita nak buat ibadat korban tu, dia katok-katok dengan kayu. Macamlah halal binatang. Kalau kita tengok dalam cerita Hindustan, orang ambak orang dengan kayu kan, boleh tengok sana. Orang ambak orang dengan kayu. Jadi budak-budak ni hidup dalam dunia yang dah terlalu kasar. Tapi walaupun dia hidup dalam dunia yang terlalu kasar, seorang kanak-kanak tetap seorang kanak-kanak. Naluri fitrah dia nak disantuni, nak ada orang yang berlembut dengan dia, nak ada orang bagi kasih sayang kepada dia, dia nak bermain, dia nak buku, dia nak pen, dia nak pensel. Bila saya pergi tanya nama,
Tanya nama awak, nama apa, awak nama apa. Ada seorang budak sini ni, seorang budak, dia kata nama dia Usama. Nama dia Usama. Okay? Bila kita kata, oh hebat, nama awak Usama, macam nama sahabat Nabi, sukanya dia. Mana seorang kanak-kanak ni, naluri dia nak dihargai, nak dipuji. Walaupun macam mana keadaan sekalipun, naluri fitrah semula jadi seorang kanak-kanak, dia tak boleh lari. Dia tetap tak boleh lari walaupun hidup dalam dunia yang serba gerah. Dan kalau kita tengok, Sayyidina Umar kata, kalau kamu nak tengok masa depan suatu umat, kamu tengoklah generasi muda dia pada hari ini. Jadi kalau kita tengok generasi anak-anak muda yang ada di kamp Kasalar pada hari ini, bolehlah kita kata, kita tak boleh nak jamin masa depan mereka. Dan gambaran dia diberikan oleh Syekh tu bila saya tanya macam mana program keagamaan, aktiviti keagamaan, dia kata tak banyak benda yang kita boleh buat di sini. Sebab orang hidup, dia cuma fikir hari ni apa yang dia nak makan dan apa yang dia nak suap untuk anak dan isteri dia. Kalau orang tu kerja pera lembu, dia keluar pagi dengan lembu dia, bukan macam kita, cerita orang kampung pera lembu kan, buat keluar padang, kita balik lembu tinggal padang. Dia tak, dia keluar padang sekali dengan lembu, dia duduk dengan lembu lah. Panas pun sekali dengan lembu, hujan pun sekali dengan lembu. Petang nanti, bila lembu nak balik, dia pun balik sekali dengan lembu. Kalau dia pelihara kambing, gitu. Jadi dia kata orang sini, bila dia keluar pagi, cerahnya dunia, semua keluar. Bila balik petang, hari gelap. Bila gelap, maka gelaplah kamp pelarian ni. Sebab dia tak ada elektrik. Dia tak ada bekal air. Dia tak ada tandas. Dia tak ada. Kalau kita kata mereka ni, kehidupan mereka lebih teruk daripada kehidupan orang asli di tempat kita. Orang asli ni memang dia tak nak hidup secara moden. Ni bukan orang asli. Ini orang moden yang terpaksa hidup serupa dengan orang asli. Ni rumah. Ini anak orang Hamsyah. Inilah Syekh yang saya cerita, yang saya maksudkan. Okay? Dia dah mari duduk di Kasalar ni daripada tahun 82 lagi. Ni anak dia. Hitam metalik kan? Ni anak-anak Sudan. Ni sekolah. Inilah budak. Kebetulan dia anak yatim. Yang dia kata nama dia Usama. Suka dia. Bila kita puji nama dia, serupa dengan sahabat Nabi, kawan-kawan pakat tepuk tangan. Mungkin budak-budak ni dia tak pernah dihargai, tak pernah diberi kasih sayang, tak pernah disantuni. Walaupun naluri mereka memerlukan. Dan bila tengok kita yang datang boleh cakap Arab serupa dengan dia, boleh tanya khabar suka dengan dia, budak-budak ni sukanya. Tapi kita yang jauh ni, gitu je lah. Maknanya boleh menghadirkan sedikit keceriaan, mungkin dalam sekitar sehari dua. Yang kita fikirnya masa depan yang jauh untuk mereka. Bila kita fikir, kita pun tak jumpa jawapan. Kita tak akan jumpa jawapan masa depan. Daripada tak ada langsung orang tolong, ada. Kita terserempak juga dengan rombongan yang dihantar oleh Presiden Erdogan. Dia bawa juga sumbangan lembu-lembu korban. Sebab orang-orang sini dia kata, kami cuma boleh rasa daging korban ni sekali setahun. Boleh rasa daging sekali setahun. Itu pun dengan ihsan. Kalau tidak, dia kata, tak teringatlah daging itu macam mana rasa. Sekali setahun boleh rasa. Ni yang paling menyedihkan sekali. Biasa kalau kita pergi buat misi kemanusiaan di mana-mana, bahagian budak-budak ni memang kita bawa. Bahagian budak-budak ni biasa gula-gula, belon, mainan. Ingat kan, bolehlah suruh beratur. Kita buka plastik coklat, plastik gula-gula, bolehlah bagi 2-3 biji seorang. Rupanya sana tak boleh. Kita buka je plastik, dia serbu, kemudian keluar daripada segenap penjuru celah-celah rumah tu, tak tahu berapa ratus orang, rebah sekali dengan kita-kita. Tak boleh. Mari direbas sudah tu, tarik kita cepat-cepat masuk dalam kereta. Plastik coklat tak tahu ke mana, coklat tak tahu ke mana. Hilang.
Orang Sudan tu marah, dia kata awak tak boleh bagi macam ni, dia kata. Tak boleh bagi macam ni. Dan nak bagi macam mana? Nanti kita naik kereta, buka cermin, kita jalan nak balik, tabur je. Tabur. Kita orang Melayu ni ada nilai sensitiviti yang tinggi. Jenis-jenis bagi tabur ni bukan pesen nak bagi pada orang. Ini nak bagi ayam, nak bagi anjing, bolehlah tabur-tabur. Tapi dia kata, tu je cara dia. Kalau tidak, kalau awak bagi atas kereta, cabut pintu kereta saya, dia kata. Jadi kita pun pejam mata, buat sebagaimana yang dia ajar. Tabur tu coklat, gula-gula yang bertaburan atas tanah tu kan, dia pakat terekam budak-budak ni jatuh tergolek-golek, terguling-guling kan. Yang dapat terbawa lari sebiji gula-gula tu punyalah suka, yang tak dapat dia kejar kat belakang ni. Boleh pegang macam orang main rugby kejar, tagak kaki, rebah tergolek-golek, berebut sebiji gula-gula. Allah sial kata. Rasa-rasa kadang-kadang mikir lebih baik tak bawa daripada bawa. Lebih baik kita tak bawa dan tak bagi daripada kita bagi. Bila kita buat keluar 1,000, hak tua pun mari juga. Maknanya sebiji gula-gula yang harga dia 5 sen, kadang-kadang tak sampai 5 sen tu, bagi kita tak ada apa-apa, bagi mereka nilai dia terlalu besar. Bukan orang lain ni, saudara seagama kita, yang hidup di satu sudut terpencil daripada dunia. Yang ni tengok dapat belon sebutir, sukanya tiup dengan penuh perasaan. Anak-anak kita pun tak nak main dah belon. Out of date dah, Android dah sekarang ni. Tak main dah belon ni. Dia dapat belon sukanya. Mainan. Dan inilah lembu Sudan. Lembu orang pelarian kan, kurus sikit. Taklah gemuk macam lembu kita. Nilai dia sangat murah. Saya tak pasti nilai yang sebenar. Rasa nilai yang kita bayar ke dia tu, yang dah diambil komisen oleh orang sana. Banyak dah yang dah ambil komisen. Saya rasa lebih daripada separuh dia ambil komisen. Sebab kita nak pergi dekat tuan lembu, tak nampak dia sekat semacam tak bagi. Maknanya orang Sudan jadi orang tengah tu banyak. Sebabnya dia letak pada kita kambing harga RM360. RM360. Saya pergi tanya di tepi jalan, sebab dia tepi-tepi jalan ni, hari raya Korban lepas dia orang semayang raya, dia jual kambing. Sekumpulan tepi jalan. Kita boleh pergi beli je. Saya pergi tanya, berapa harga? Kawan tu kata 170 genih. 170 genih, bayangkanlah $1.09 genih. Inilah dia. Maknanya adalah lebih kurang RM70. Ini di bandar, di Khartoum. Tempat kita pergi buat korban, di camp jauh. Dalam kampung, maknanya dalam kampung saya rasa dalam RM40, RM50 je harga kambing itu. Tapi orang tengah Sudan ni banyak rupanya diambil. Kita baru sedar. Tapi kita fikir sebab Yayasan Ihsan ni pun dia pun guna duit tu untuk bantu orang pelarian. Kita sangka baik lah. Kita sangka baik. Maknanya nilai dia tersangat murah. Ni lembu orang Sudan. Ni kambing dia. Kharuf, biri-biri. Ginilah dia bila dia keluar bawa biri-biri ni pergi padang untuk makan rupuk, memang dia duduk sekali dengan lembu dia, sekali dengan biri-biri dia. Kalau panas pun panas, kalau hujan pun hujan. Panas dia tak kisah, dia memang tak jadi tanda dia. Hujan pun dia duduk tengah hujan. Sebab tu kita tengok dia pelihara lembu, ramai-ramai ni tak ada tali sikit pun. Tapi lembu ni tak liar. Duduk sekumpulan 40 ekor, 50 ekor tanpa seutas tali. Kita sampai nak sembelih macam mana tali tak ada ni. Rupanya orang Sudan, cara dia sembelih lembu sangat simple. Tengok. Seorang pegang ekor, seorang pegang kaki. Ni pegang ekor ni. Ekor dia silam bawah kakak lembu ni, kira dengan ekor tu beli kaki terus dah. Yang ni pegang kaki dua orang. Kepala pun asalnya tak payah pegang bagi dia. Kita je tak boleh nak buat kalau tak pegang kepala. Maknanya bagi dia, pegang ekor seorang, pegang kaki seorang, settle, boleh sembelih. Boleh sembelih. Kadang-kadang dia ikat, kadang-kadang pakai tak ikat. Pakai tak ikat. Macam mana cara dia nak rebahkan lembu? Macam orang main rugby ya. Dia pegang kaki,
Pegang kaki dan dia pegangnya memang dia tak lepas dah. Lembu gelepar lah macam mana pun dia tak akan lepas. Lepas tu seorang tolak, rebah lembu, sembelih dia kata. Rebah sembelih. Dan kita bawa hari tu, bilangan dia agak ramai. Dalam 400 ekor lebih lembu. Dan 600 ekor kambing. Sumbangan daripada orang-orang Malaysia lah. Sumbangan daripada rakyat Malaysia. Bunyi 400 ekor ni macam banyak kalau kita buat korban di Malaysia. Tapi sebenarnya di sana oleh kerana orang pelarian ni jumlah dia ratusan ribu orang, 400 ekor pun tak ke mana. Tak ke mana. Sebab tu saya kata yang kita hadir, kita cuma menghadirkan sekelumit keceriaan je. Kita tak mengumpul apa-apa. Sekelumit keceriaan di wajah mereka, peluk juga kita sukanya. 5-6 kali ucap terima kasih. Sukanya boleh rasa daging. Boleh rasa daging setahun sekali, tapi tu je lah rasa. Lepas tu api. Kita tak mampu nak ubah apa-apa untuk masa depan mereka, dan tak sampai tahap kita nak mikir untuk nak ubah. Tak sampai tahap untuk kita nak mikir nak ubah. Kalau fikir nak bina sekolah, ya Allah jauhnya nak masuk ke dalam dia tu. Nak masuk ke dalam dengan jalan berlubang-lubang, sampai kawan-kawan kata, ada orang duduk tempat lagu ni. Pak, kalau kita nak masuk, terlambung jalan nak masuk dia. Dengan keadaan di keng dia, kalau boleh buat kata bangunan sekolah pun, macam mana nak urus, macam mana nak takbir, macam mana nak biaya, tak semudah teori atas kertas. Ni tengok, ni hari raya, bila kita buat yang badak korban, buat tu di kawasan sekolah berpagar. Jadi adalah macam tok ngulu dia ni jaga tak bagi masuk. Sebab dia tak bagi kaca, tengok keluar. Tengok, agak-agak ada lagi yang dia. Kita pun agak-agak sampai belaka lah sikit-sikit seorang. Kalau dak mewah pun sampai sikit-sikit seorang. Sebab bila kita sembilan-sembilan tu memang kita tinggal. Awak-awak dia je yang lapor bagi semua. Dia orang urukan. Agak-agak sampai lah sikit. Dan ni ladas koi. Ladas koi bukan jagun. Ladas koi. Skoi ni kegunaan dia, dia buat macam tepung juga, tepung gandum, cuma tepung dia macam ala-ala pulut sikit, tepung pulut sikit. Dia guna untuk buat lempeng, kuih lempeng. Haji makna tahulah kuih lempeng orang Terengganu. Okay. Kuih lempeng tapi dia buat tu besar. Dia lipat-lipat jadi kecil. Jadi pokok skoi ni, ini buah dia guna untuk biji dia lah. Dia kisar jadi macam gandum. Kemudian daun skoi ni untuk makanan ternakan. Batang dia boleh guna untuk buat rumah. Jadi atas satu pokok skoi 3 kegunaan. Tuan pun boleh makan, binatang ternakan pun boleh makan, batang boleh buat rumah. Batang skoi ni macam batang jagung je lebih kurang. Maknanya dia tak ada kayu. Rumah dia tu selain daripada tanah dia kukuhkan juga dengan, kita kata besi lah, tapi besi dia batang skoi je. Guna untuk nak kukuhkan sikit rumah dia. Ni anak-anak pelarian. Okay. Dan inilah tempat dia ambil air. Dia pan daripada dalam tanah. Dan air yang keluar tu, kita nak basuh tangan pun tak gamuk. Tapi air itulah dia minum. Tapi nampak macam sihat orang dia. Mungkin dah antibody dia ni kuat dah. Dah terbiasa sangat. Terbiasa sangat dia jadi kuat. Okay. Ni tengok macam mana kotornya tempat dia ambil air. Okay. Tak ada tandas, tak ada apa. Okay. Dan sepanjang saya pergi, memang kita tak jumpa. Bukan cerita di kamp pelarian saja. Dalam perjalanan lebih kurang 500 km lebih, 12 jam daripada Khartoum, kita nak pergi ke Kassala, tak jumpa pun satu hentian yang ada tandas. Tandas yang paling glamour sekali, tandas lari balik pokok. Ini yang paling glamour. Lama-lama saya jumpalah setandas. Ini tandas terbaik yang saya jumpa dalam perjalanan. Ni orang Sudan ni bukan pelarian. Ni cerita orang Sudan. Dan tandas ni bukannya ada paip di tangki tak ni. Tempat buang tu bawah ni je. Direct jatuh. Tandas yang terakhir. Sebab tu kita tengok orang Iraq ni walaupun dia dalam keadaan negara perang, dalam keadaan susah, bab kebersihan dia masih okey. Susah, berat sekatan ekonomi, tapi bab kebersihan kedai makan, bab kebersihan tempat makan, makanan dia masih okey. Di Sudan, selasok-lasok saya yang pernah duduk di Iraq tak tergamuk nak makan.
Kira kita ni lasok dah ni. 6 tahun duduk negara perang. Tapi masih lagi tak tergamuk nak makan. Maknanya, tapi dah orang dia boleh terima kehidupan macam tu. Orang dia boleh terima kehidupan. Kita tengok orang jual dengan kotornya, dengan meludah komo dalam kedainya, dengan air, dengan pakaian semua sekali. Memang kita tak tergamuk nak makan. Tapi orang dia boleh terima kehidupan macam tu. Jalan je lah. Boleh terima. Ha? Tapi wabak Ebola ni tak ada lagi lah di Sudan. Wabak Ebola ni dia sebelah Sierra Leone. Di Sudan tak ada kes Ebola. Ni kedai kopi orang pelarian. Kedai kopi. Okay. Dan satu yang saya tak sempat nak tanya ni, saya perasan ada beberapa orang yang saya jumpa, dia macam ada tanda di wajah dia. Nampak tak? Macam ada garis. Ini bukan tabi'i ni, macam dia buat. Dia buat. Mungkin dia tanda kabilah tertentu atau apa-apa, saya tak pasti. Tapi ramai saya jumpa ada tanda. Dan tanda ni standard. 3 garisan. Gini. Mungkin nak suruh nampak beken sikit ke. Tak pasti. Tapi mungkin ada. Ini tuan kedai kopi. Di kamp pelarian. Dan ni orang Habsyah lah ni. Orang Habsyah. Orang Ethiopia. Kedai kopi dia. Inilah tempat kita minum kopi. Bukan minum di hotel. Kedai kopi di kamp pelarian di Shagarop di Sudan. Tu air teh dalam cawan dia. Ni yang saya tak kat gambar dekat tadi. Yang ada muka dia ada garis-garis tu. Okay. Baik. Dan ini tanaman utama dia. Tanaman utama dia pohon skoi. Ni masa dia muda lah tu. Yang tak ada gambar bila dia dah tua. Dia macam pokok jagung. Pokok jagung ni direba kita orang Sudan. Ni bukan Habsyah ni. Nama Abu Hashim. Abu Hashim ni dia nak minta sangat, dia kata banyak-banyak kambing tu boleh tak saya nak ambil seekor balik untuk keluarga. Saya kata boleh sangatlah. Nanti hari terakhir korban sikit lagi, hari terakhir korban awak ambil. Hari akhir tu dia mari tutup, dia kata mana kambing? Kata sembelih lah lepas tu. Dia kata tak nak sembelih, dia kata nak balik awak hidup. Masya Allah kata. Kita naik Land Cruiser model lama ni, penuh orang. Awak nak tak mana kambing? Dia kata kita ikat kaki letak atas bumbung. Kata saya 12 jam lebih perjalanan. Awak nak ikat kaki kambing tu, nak letak atas bumbung, tak makan, tak minum. Rasanya lebih baik awak naik atas bumbung, kambing pun dalam kereta kata. Akhirnya dia terimalah. Dia terimalah sudah. Dan satu lagi kita tengok adab yang tidak baik orang Sudan ni, bila kita sembelih binatang ternakan terutama kambing, kita sembelih je dia pegang tekuk dia patah. Sembelih je dia pegang tekuk dia patah. Tak dan binatang tu mati. Dan biri-biri tu kan kecil, dia besar, dia pegang pak dia patah. Yang sempat kita larang, yang tak sempat kita larang tu kena patah ke dia dah. Biarlah dia mati dah, kita dah sembelih dah. Dan adab patah tekuk binatang ternakan ni bila dia sembelih, di Iraq pun ada. Rasanya memang pesen orang Arab. Sembelih je patahkan tekuk, sembelih je patahkan tekuk. Kita tunggu sekejap dia matilah walaupun awak tak patahkan tekuk kata. Okey. Jadi bila kita tengok di antara benda yang saya tengok di kamp Shagarop ni, kalau kita boleh ambil sebagai iktibar dan renungan bagi kita, bagaimana orang Habsyah ni satu bangsa yang mulia, tapi Allah Ta'ala gile-gilekan perjalanan hidup ni, akhirnya mereka terpaksa jadi pelarian demi orang. Dan bila kita bincang bab peristiwa hijrah di bulan Muharram, cuba kita gambarkan dengan sikit cerita orang yang mari duduk di negara orang ni. Mana sahabat-sahabat Nabi yang tinggalkan kampung halaman dia di Mekah dalam keadaan tak bawa apa-apa, pergi untuk nak mulakan kehidupan di negara orang, bukan satu yang senang. Bila kita imagine orang Habsyah ni tinggal kampung halaman dia, lari daripada bencana peperangan, mari tumpang duduk di negara Sudan, duduk dalam keadaan macam ni. Dan mereka bukan jalan-jalan. Sekurang-kurangnya daripada bangsa Habsyah yang hitam, ada seorang hamba Allah yang Nabi jamin confirm masuk syurga. Nama dia Bilal. Kita orang Melayu yang comel, tak ada seorang yang Nabi jamin confirm masuk syurga. Orang Cina yang ramai-ramai, tak ada seorang ada jaminan masuk syurga. Tapi orang Habsyah ada.
Ni muazzin Rasulullah. Orang Eritrea pun kita tengok dia kesian. Tapi Eritrea ni macam kita petak apa kenal kan. Bila kita sebut Habsyah ni, nama Habsyah ni memang dah sinonim dengan kita. Kita biasa dengar, kita biasa baca sejarah, kita tahu perjalanan dia. Eritrea ni walaupun dia Arab dan dia Islam, kita tengok taklah rasa sayu sangat. Tapi bila tengok orang Habsyah ni memang kita rasa sangat sayu. Sangat sayu bila tengok macam mana dunia ni berputar. Dunia ni berputar, dan yang paling kita tak boleh tahan air mata sekali bab budak-budak lah. Kita pun ada anak-anak yang sebaya dengan tu. Okay. Walaupun ni bukan anak kita. Dan lepas daripada kita pergi ke camp Kasala ni, dalam perjalanan balik kita singgah di camp pelarian Syria di sempadan Jordan Syria. Yang tu mungkin kena tulis buku suku lah. Dan orang Syria ni, orang Syam, dia dalam dunia ni orang paling comel sekali orang Syam lah. Syria, Jordan, Palestin, ni orang paling comel. Jadi kita tengok budak-budak dia walaupun duduk kat emah tengah padang pasir kan, berdebu tu comel lagi. Walaupun duduk tengah padang pasir. Makna kita buat balik basuh-basuh sikit dengan sabun fat memang jadi comel lah. Kesian duduk tengah padang pasir, berdebu, dan sekarang ni musim sejuk. Musim sejuk. Jadi bila saya post gambar anak-anak Sudan dalam FB, orang komen kesian. Bila kita post gambar anak Syria dalam FB, masing-masing pakat kata, buat baliklah kita buat anak angkat. 3 orang tak apa. Anak Sudan tak ada seorang yang kata nak buat anak angkat. Bila anak Syria ramai pula orang nak buat anak angkat. Dan orang Syria pun kesian kita tengok. Sekali imbas saya rasa lebih kesian orang Syria lagi daripada orang Kasala. Orang Kasala ni sekurang-kurangnya dia ada rumah. Ada penempatan. Walaupun macam tu. Anak-anak Syria ni duduk tengah padang pasir yang tandus berbatu, kering kontan, bawa kemah. Dan sebenarnya Raja Jordan, Raja Abdullah ni bukan suka pun ke pelarian Syria ni. Sebab Raja Abdullah ni dia perlu Bashar al-Assad. Baru ni kan bila Amerika nak bom mujahidin Syria, Jordan di antara negara yang turut kirim pesawat pejuang. Sedangkan orang yang mari lari daripada negara, tumpan duduk sebagai pelarian di bumi Jordan ni adalah orang yang anti Bashar. Dia orang cerita macam mana polis datang di malam hari, kerak tali kemah, halau nak gimana? Orang ni dia dah kehilangan segala-galanya di tanah air dia. Rumah hancur, kampung hancur, keluarga terbunuh. Mari tumpan hidup di padang pasir yang kering kontan, berbatu tandus, berdebu. Kalau orang pergi, orang yang sensitif, kalau balik tak resident memang dia kuat. Tapi budak-budak tu boleh duduk tengah padang sebab dia debu-debu padang pasir dia sangat halus. Bila dia masuk dalam hidung kita, memang kita akan kena demam semua. Dan bayangkan sekarang ni musim sejuk. Musim sejuk ni suhu dia bawah beku. Bawah daripada beku. Okay. Saya pernah rasa masa duduk di Iraq dulu. Kita duduk dalam rumah yang ada pemanas, ada apa. Masih terasa sangat sejuk. Bayang orang duduk tengah padang pasir. Padang pasir tu dia rata. Bila angin bertiup ni kan, angin sejuk bertiup ni, kita rasa dia menusuk masuk pakai dalam dada kita. Pakai dalam tulang kita. Kalau orang kata sejuk sehingga ke tulang tu, hak ni memang peribahasa yang sangat tepat. Kalau siapa pernah pergi duduk negara sejuk, dan angin sejuk tu bertiup, memang kita rasa dia menusuk sampai rasa macam jantung kita ni kena tikam. Sejuk tak sejuk. Bayang anak-anak Syria sekarang ni duduk di tengah-tengah padang pasir, di bawah kemah yang diliputi salji. Kesian. Konflik di negara mereka tak tahu bila nak selesai. Jadi tengok di Kasala, tengok di kamp pelarian Syria di sempadan Jordan. Kita tengok macam mana malangnya kita orang Islam bila kita tak ada kuasa dari segi politik. Makna kita jadi bahan kotak-katik, bahan pertikaian, orang tendang ke sana kemari macam bola. Dan kita yang pergi beri bantuan, ya sama di Jordan, kita buka satu sekolah di Mafraq, nama sekolah tu. Kalau kita kata macam pasti lah lebih kurangnya. Macam sekolah pasti. Anak-anak Syria yang duduk berkeliaran tengah padang pasir tu, ada orang yang menguruskan, mari sekolah. Belajar perkara-perkara asas. Jadi wanita-wanita pelarian juga Syria ni yang jadi cikgu. Dibiayai oleh Yayasan Amal.
gaji cikgu, sewa bangunan, pengurusan semua dia biaya oleh Yayasan Amal. Itulah lebih kurang yang kita mampu buat. Tak ada banyak yang kita mampu buat sebab dia dah sampai kepada satu konflik di peringkat antarabangsa. Simpati kita, tu tak boleh nak cerita. Apatah lagi bila kita tengok sendiri. Tapi itulah simpati dalam keadaan kita rasa kita tak terdaya. Tak terdaya banyak nak membantu apa yang ada. Jadi itulah sikit sebanyak saya kongsi sikit pengalaman masa, dan insya-Allah apa yang diceritakan dalam bab kasalan ni rasa sikit lagi buku saya ingat Kedah bawa, tapi bila banjir bila apa di Terengganu jadi banyak kita kena pergi mari tak sempat nak ngadap komputer sangat nak tarik siap. Rasa tak banyak nak edit sikit lagi. Jadi insya-Allah kuliah yang sekali lagi tu rasanya buku Air Mata Kasalan ni kita boleh kongsi satu buku yang dia lebih kepada buku bergambar, dan insya-Allah kita akan tulis satu lagi buku berkenaan dengan derita kem tangisan anak-anak Syria di bumi Jordan. Walaupun mungkin buku tak tebal tapi cukup untuk kita berkongsi sedikit info dan sedikit maklumat. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Tuan Imam, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa masjid yang sudi untuk nak jemput saya mari pada malam ni. Dan malam ni tak ada buat buku apalah, cuma kalau ada sahabat-sahabat yang tak dapat lagi buku solat daripada perspektif sains tu, ada sikit lagi malam ni dapat buku baru tak siap lagi. InsyaAllah sekali lagi kita bawa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.